Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung untuk soalan nisbah, kadar dan kadaran. Hari ini kita belajar SP 4.4.2 menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti, nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti. Berdasarkan kepada bancian yang telah dibuat, nisbah bagi murid minat terhadap subjek matematik, sains dan sejarah ialah 6:5:4. Jika bilangan murid yang minat terhadap subjek sains adalah 65 orang, berapakah bilangan murid yang masing-masing minat terhadap subjek matematik dan sejarah? Untuk soalan penyelesaian masalah ni, kamu kena tulis dulu apa maklumat yang diberikan. Di sini dia bagi nisbah. Dia bagi nisbah sini, jadi kamu kena tulis lah. Kena ambil matematik, sains, sejarah 6:5:4. Kemudian dia bagi subjek sains 65 orang. Dan kamu kena highlightkan soalan tanya tentang apa? Bilangan murid yang masing-masing minat terhadap subjek matematik dan sejarah. Kita tengok soalannya. Macam mana nak selesaikan? Kamu dah ambil ni matematik, sains, sejarah. 6:5:4. So kamu letakkan di sini sains, dia dah bagi sini 65 orang. So 6:5:4 ni adalah bentuk nisbah yang mana dia dah permudahkan daripada jumlah sebenar. Jadi kamu anggap ni contohnya ini 6 bahagian, ini 5 bahagian, ini 4 bahagian. Di mana setiap bahagian tu nilai dia adalah sama. Jadi kita boleh gunakan kaedah unitary. Kaedah unitary 5/65. Tengok. Kaedah unitary 65 ni, sains ni 5 bahagian. 5 bahagian bersamaan dengan 65 orang. So, satu bahagian sama dengan 65 bahagi dengan 5. So, kamu dapat 13 orang. Jadi, kamu tahu sini satu bahagian 13 orang. Jadi, kamu nak cari matematik dan sejarah. So, kamu cari matematik 6 orang. Jadi, 6 kamu darab dengan 13. So, kamu dapat 78. Sejarah 4 bahagian, darab dengan 13 orang, dapat 52 orang. So, kamu tulislah matematik 70 orang dan sejarah 52 orang. Soalan seterusnya kita lihat. Dalam suatu projek membina bangsal murid di sebuah sekolah, nisbah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah, syarikat buku jaya dan PIBG ialah 2/6/5. Jika PIBG menderma RM900, berapakah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah dan syarikat buku jaya? So kat sini kamu gunakan kaedah unitary. Pengusaha kantin kamu tulis siap-siap dia punya nisbah dia, kamu ambil maklumat dia 2/6/5 dan dia bagi PIBG 900. So maksudnya 5 bahagian bersamaan dengan 900. Kalau syarikat buku jaya 6 bahagian, so kamu kena cari satu bahagian. Kamu cari satu bahagian bersamaan dengan 900, kamu bahagi dengan 5. So, kamu dapat RM 180. Jadi, bila dapat 180, so pengusaha kantin 2 bahagian, jadi 2 kamu darab dengan 180. Kalau 6 bahagian, 6 darab 180. So, kamu dapat pengusaha kantin RM 360 dan syarikat buku jaya ialah RM 1080. Yang ini kaedah yang sebelum ni tadi. Boleh juga guna kaedah ni. 5/6 ini boleh juga. Kalau kita letak kat sini PIBG 5 bahagian bersamaan dengan 900. So, kat bawah ni kamu nak cari syarikat buku jaya. So, syarikat buku jaya kamu letak syarikat buku jaya kat bawah ni. 6 bersamaan dengan berapa? Berapa? Tak tahu kan? So, tak tahu, kamu letak X.
Jadi kamu tengok kat depan dia 6 darab 900 bahagi 5. So kamu dapat 1080. Sama je macam tadi. Janji kalau PIBG sini atas PIBG, kat atas ni PIBG. Kalau syarikat Buku Jaya sini 6, so sini dia punya berapakah wang dia. Kalau kamu nak buat macam ni pun boleh juga. Contoh lah. Okey, PIBG kamu letak. Kalau kamu buat PIBG, kamu nak buat jadual macam ni. Contoh ni. Okey. Ni PIBG, ni syarikat Buku Jaya. Pun boleh. Sama je. Silap. Okey, syarikat Buku Jaya. Mana pemadam je. Okey. Kamu tengok sini PIBG 5 kepada 900. Okey, so kamu nak cari kat Buku Jaya 5. Kalau sini 5 ni bahagian, atas ni pun bahagian juga 6. Sini X lah sebab kamu nak cari kan X. So sama juga. Kamu akan dapat jawapan yang sama 900 darab 6 bahagi 5. Macam tu pun boleh. Janji sama. Kalau sini bahagian, sini bahagian. Kalau sini jumlah wang, sini pun jumlah wang. Tapi tengok dia punya jadual dia mesti sama. Kalau sini PIBG, so sini pun PIBG. Kalau sini syarikat Buku Jaya, sini syarikat Buku Jaya. Okey. Okay, next kita tengok soalan seterusnya. Sebuah kedai elektronik mempunyai stok 120 unit televisyen yang terdiri daripada jenama R, S dan T. Bilangan jenama R ialah 1/3 daripada jenama S dan bilangan jenama T ialah 40. Tentukan nisbah jenama R kepada S kepada T. Okey, sama juga ambil maklumat. R kepada S kepada T, tengok yang tak ada ni kamu letakkan kosong lah. So, dia bagi T, bilangan T ialah 40. So, kamu boleh guna unit. Kamu boleh tengok apa yang dia bagi kat sini. Sini lain sikit lah soalan dia agak kebat sikit. Stok, dia bagi semua. Jumlah semua ialah 120 unit televisyen. So, semua 120 unit. Maksudnya R tambah S tambah T ialah 120 unit. Sekarang dia dah bagi T 40 unit. Jadi, kamu nak tahu R tambah S ni berapa. Jadi, kamu nak tahu bilangan yang ni. So, kamu kena tolakkan 120 jumlah semua ni. Kamu kena tolak dengan 40 jenama T ni supaya kamu dapat berapakah jumlah televisyen R dan S, jenama R dan S. So, kamu tolak dapat 80. Jadi, jenama 2 ni, jenama ni 80 unit. 80 unit. Okey, jadi dia bagi kat sini, jenama R ni ialah 1/3 daripada jenama S. Jenama R 1/3. Jenama R 1/3 daripada S. So, maksudnya, kat sini, S ni contoh lah kan. Contoh S ni S ni 6 contoh 6. So kalau 1/3 daripada 6 berapa? 2 kan. Okey 2. Jadi maksud kalau kamu tengok macam ni 1/3. Jadi maksudnya di sini yang S ni 6 betul. Yang S ni 6. 6. Semualah full 6. Kalau full 6. Jadi yang ni 1/3 2 je. Jadi jumlah dia semua 8 kan. Okey, jadi kita faham di sini 1/3. So S ni ialah jumlah semua. Kalau ini 1/3 daripada ini. Jadi yang S ni ialah 3/3. 3/3. Sebab S ni dia penuh. Dia jumlah. Tapi bila R tambah S 80. R tambah S 80. So kita tengok sini 1/3 tambah 3/3 sama dengan 4/3. Jadi 4 ni 4 bahagian. 4 bahagian bersamaan dengan
80. 4 bahagian ni bersamaan dengan 80. So, kalau 4 bahagian bersamaan dengan 80, kalau 3 bahagian bersamaan dengan berapa? Okay, jadi kamu boleh buat X ni adalah 3 darab 80 bahagi dengan 4. So, kamu dapat 60. Kamu dapat 60. Okay, ataupun 80 bahagi 4 dapat berapa? Mana-manalah ya. Yang mana mudah. 80 bahagi 4 dapat 20. So, 4 darab 20, 3 darab 20. Jadi, 60. 60 ni untuk apa? Untuk 3. Untuk 3 bahagian. Untuk 3 bahagian. Okey, so maksudnya sini S ni 60. Jadi, kalau R ni berapa? Jadi, 1/3 daripada 60. 1/3 daripada 60 apa? 20. Okey, 20. Jadi, sama tak? Ni jumlah dia 80 semuanya. Okey. So, macam ni lah tadi. Kalau sini, ini R ni 1/3. 1/3 daripada S. 1/3 daripada S. So, yang ni ialah nilai S. Okey. So, kamu dapat S ialah 60. Okey, so sekarang 1/3 jadi 1 bahagian ialah 20. Jadi R ni ialah 20. So 20, 60, T 40. So kamu kecilkan, buang je kosong kat ujung ni. Lepas tu 2, 6, 4. Kamu permudahkan lagi. Kamu bagi, boleh bagi dengan apa? Bagi dengan 2. So bahagikan, jadi nisbahnya ialah 1/3/2. Okey. Harap boleh fahamlah apa yang Ustazah terangkan ni. Okey, next. Soalan seterusnya. Rajah menunjukkan seutas ribbon sepanjang 2 meter dibahagikan kepada 3 bahagian. A kepada A, B dan C. Diberi A kepada B sama dengan 2/3 dan panjang C ialah 1 meter. Tentukan A kepada B kepada C. So, dia dah bagi kat sini. C ialah 1 meter. A kepada B 2/3. Jadi kita tengok sini 2 dan 3 ni ialah dalam bentuk bahagian. Dalam bentuk bahagian. So kita tengok kalau ni 1 meter sepanjang 2 meter. Okey, dia dah bagi dah C ni 1 meter. 1 meter. Jadi kita dah tahu ribbon tu ialah 2 meter. Jadi 2 meter, so maksudnya A dan B ni ialah 1 meter. Okey, jadi kita tahulah A dan B 1 meter. Jadi maksudnya A tambah dengan B 1 meter. Jadi A tambah B 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, jadi 5 bahagian sama dengan 1 meter. Jadi kalau maksudnya C ni ialah 1 meter. Jadi 1 meter bersamaan dengan C ni 5 bahagian lah. Jadi kita tak payahlah nak cari yang lainnya. Kita ambil je kadar yang dia dah bagi di sini 2/3 dan 5. Untuk C ni 5. Jadi kita tulis je balik 2/3/5. Okey, itu saja video Ustazah untuk kali ini. Okay, terima kasih yang menonton dan semoga kamu dapat jawab soalan bab ini, nisbah kadar dan kadaran dengan baik. Dan tips nak cemerlang matematik, mestilah buat latihan yang banyak. Okay, jangan putus asa. Walaupun kamu sebelum ini gagal ataupun tak faham matematik, jadi tak mustahil kamu boleh dapat matematik A. Yang penting kamu kena rajin usaha. Okey? Jumpa lagi pada video akan datang. Okey? Selamat menjawab soalan. Assalamualaikum.